Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran yang sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bulan Ramadan ini mulia? Kenapa? Sebab Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita Ramadan puasa. Sebab Ramadan ni mulia kerana dia ada puasa. Di bulan lain, Rajab, Syaban, tak ada puasa, hanya ada puasa sunnah. Tapi di bulan Ramadan Allah kurniakan satu bulan khas untuk kita berpuasa 29 hari dan kemungkinan pada tahun ini 30 hari. Dan kenapa bulan Ramadan ini mulia lagi? Kerana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan Al-Quran di dalamnya. Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Sebab itu dia mulia. Kalaulah di pejabat kerajaan ataupun di masjid tuan-tuan ataupun di ofis tuan-tuan, puan-puan nak menyambut kedatangan yang di-Pertuan Agong, pasti dan pastilah bahawa kalau di peringkat jabatan, pasti ketua pengarah akan panggil ketua-ketua bahagian untuk adakan mesyuarat. Pasti panggil polisnya, pasti panggil pengarah-pengarah bahagian untuk bincang macam mana nak sambut kedatangan yang di-Pertuan Agong ini. Kerana apa? Mesti ada mesyuarat. Macam mana parkingnya, macam mana airconnya, macam mana kapetnya, macam mana persediaan makannya. Sebab apa? Sebab ia adalah tetamu negara. Saya ingat 2-3 bulan sebulan yang lepas di ATM, PM datang. Dalam ucap tamu dia, masa dia ucap tu dalam auditorium perdana tu, dia tak macam ni masa dia bagi ucapan. Maka semua technician yang jaga auditorium perdana tu kena panggil. Ketua KP tanya, kenapa PM buat macam tu? Adakah aircon tak sejuk ke? Macam mana? Kita jaga macam tu sekali. Sebab apa? Sebab dia tetamu negara, orang yang paling penting dalam negara. Begitu juga dengan Ramadan. Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, tuan-tuan tahulah kelebihannya. Kalau benda sunat kita buat digandakan dengan pahala kita mengerjakan suatu benda yang wajib. Itu kelebihan Ramadan. Kalau benda yang wajib, maka digandakan seolah-olah kita membuat benda wajib itu 70 kali. Kalau kita tidak rebut bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi, belum tentu
tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan yang sama, yang esok kita akan bertemu. Kalau bulan adalah bulan Ramadan yang paling mulia, kalau tempat yang paling mulia, kalau kita sebagai umat Islam ini, kalau dalam rukun Islam itu, rukun yang kelima adalah mengerjakan haji di Baitullah. Kalau mengerjakan solat di Masjid Al-Aqsa, Palestin, bukan bulan Ramadan, tapi bulan yang biasa, tapi digandakan seolah-olah kita mengerjakan 500 solat di tempat yang lain. Kalau di Masjid Nabawi kita solat seolah-olah kita solat 1000 kali di tempat yang lain. Dan di tempat Masjidil Haram, tak ada tempat manusia umat Islam yang tak nak pergi. Semua orang kena tanam cita-cita nak pergi di sana. Solat satu waktu di sana, kalau di bulan yang lain, bukan bulan Ramadan, seolah-olah tuan-tuan kita semua yang pergi, seolah-olah solat 100,000 kali di tempat lain. Itu tempat. Kalau malam pula, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala bagi satu malam, iaitu malam Al-Qadar. Malam yang kita kena tanam cita-cita untuk kita bertemu dengan dia. Kata Ustaz Suhaimi subuh tadi, dia kata sekali kita bertemu seolah-olah 1000 bulan. Betul? Dia kata kita pukul kata 82 tahun. Umur umat Nabi Muhammad, Nabi kata 60 ke 70. Tapi sekali kita bertemu dengan bulan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, seolah-olah kita digandakan 1000 bulan. Kalaulah kita, ibarat kata Ustaz Suhaimi subuh tadi, saya datang, dia bagi tazkirah, kalau 10 tahun kita terjumpa, 820 tahun. Tuan-tuan, saya, mungkin tuan-tuan, abang-abang di sini lebih hebat. Ustaz Suhaimi ada, Ustaz Rahim ada, Tuan Imam Hafiz ada. Saya tiap malam sekali saya nak tidur, apa yang saya ingat? Kalaulah esok aku tidak bangun lagi. Itu je saya fikir tiap-tiap malam saya nak tidur. Apa esok kalau aku tidak bangun esok pagi? Apa aku nak jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nak kata amalan, mungkin pahala ada. Mungkin saya berkata kutuk tuan-tuan, kata tuan-tuan, oh dia ni tak betul, dia tu tak betul, aku je betul. Esok tuan-tuan kata, Ustaz, kau berhutang dengan aku masa dulu, kata dia ni kau kutuk aku, kau kata aku, kau caci maki aku. Tuan-tuan ambil habis pahala saya. Pahala yang saya ada, yang saya kumpul dok buat semayang tahajud ke apa ke semua sekali, yang saya jadi imam ke apa semua. Maka bila habis pahala saya, orang yang seterusnya datang, saya dah tak ada dah pahala nak bagi kat tuan-tuan, maka saya kena pikul dosa tuan-tuan. Muflis atas dunia ni tuan-tuan, kita boleh pinjam. Kalau saya tak ada duit, saya boleh jumpa Ustaz, pinjam RM50. Saya boleh pinjam dengan isteri saya, saya boleh pinjam dengan kawan-kawan saya, adik-beradik saya. Tapi kalau kita muflis di akhirat, kita nak pinjam dengan siapa? Siapa yang kita nak pinjam? Kita tak boleh pinjam dengan orang lain, sebab masing-masing takut nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita nak didik hati ni bukan mudah tuan-tuan. Bukan suatu benda yang mudah untuk didik hati. Nak datang masjid, nak datang dengan tazkirah, nak datang dengan kuliah,
nak duduk pergi bila masuk waktu pergi masjid, bukan mudah. Sebab tu hidayah ini milik Allah. Kita tugas manusia, ud'uni astajib lakum. Doa padaku, nescaya akan ku perkenankan. Bila, masa, bagaimana. Sebab tu Ramadan yang datang ni, tuan-tuan kena tanam mulai malam ni, aku nak buat yang terbaik. Kalau tuan-tuan tidak tanam ni betul-betul niat, confirm dan confirm, lepas 7 malam surau ni, kemah kat luar tu, tinggal dalam ni je. Sebab tu di dalam masjid mana-mana pada malam ni mesti penuh. Betul? Mesti penuh malam ni. Saya di Angkasa Puri, malam ni dalam tu 500 jemaah untuk lelaki dan 200 jemaah untuk wanita, confirm penuh malam ni. Tapi dah masuk minggu ketiga atau minggu kedua, dia makin surut. Sebab apa? Sebab kita mulai pada malam ni. Kalau sahabat Nabi dulu 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka dah gelisah, nak buat persediaan, nak menyambut Ramadan. Kita hari ni, esok dah nak malam ni, boleh lagi pergi jalan, boleh lagi pergi shopping. Ingatlah bahawa Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni cukup besar. Kita tak akan bertemu dengan bulan yang lain. Di bulan Ramadan ni paling banyak orang baca Quran. Paling banyak. Ada masjid yang akan buat tadarus selepas solat asar, selepas solat zuhur, selepas solat subuh. Dan di bulan ini juga paling ramai orang yang qiyam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling ramai orang yang datang ke masjid untuk solat berjemaah bulan ni. Tengok esok subuh, pasti ramai. Kalau di bulan lain, saya rasa kalau saya datang sekali-sekali itu 5 orang, 4 orang, dan orang yang sama. Di masjid saya pun sama juga. Kalau subuh di bulan lain 5 orang. Kadang-kadang saya lah imam, saya lah bilal, saya lah qamatnya. Kadang-kadang semayang seorang. Tapi di bulan ni paling ramai orang yang qiyam. Maka rebutlah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, yang belum tentu esok kita hidup. Belum tentu kita hidup. Tuan-tuan mesti tanam dalam diri tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak jawab di hadapan Allah? Adakah tuan-tuan bersedia untuk dijemput nyawa? Sudahkah tuan-tuan rasa cukup dengan amal yang tuan-tuan ada sekarang? Saya secara peribadi rasa neraka lah jawab kalau saya. Tapi saya tak nak. Sebab tu Syaikh Imam Syafi'i, aku tidak nak masuk syurga, tak layak masuk syurga kamu, dan aku tidak mahu masuk neraka kamu. Sebab apa? Neraka adalah suatu benda yang kita tidak boleh gambarkan dengan akal fikiran. Para ulama telah membahaskan bila neraka jahanam menjengukkan kepala dia di padang mahsyar nanti, maka seluruh manusia yang ada semua melutut. Takutnya akan neraka jahanam. Jadi rebutlah. Saya tidak berhajat bercakap panjang sebab suami kat ustaz saya kata 20 minit, 15 ke 20 minit. Sama esok pun di Menara CMB jemputan pun dia kata 15 ke 20 minit. Saya lagi suka lagi pendek. Cuma saya nak ingin memberikan sedikit, tuan-tuan ambillah sesuatu benda. Bila mati esok-esok, tuan-tuan nak mengharapkan doa anak yang soleh. Adakah tuan-tuan rasa tuan-tuan ada anak yang soleh yang akan mengingati tuan-tuan? Adakah tuan-tuan rasa ada sedekah yang tuan-tuan berikan untuk menyelamatkan tuan-tuan di akhirat nanti? Maka bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyakkanlah sedekah.
banyakkanlah buat amal di bulan ini. Tanamkanlah tekad kita pada malam ini untuk kita buat betul-betul. Nak bangun sembahyang sunat tahajud ni susah. Kalau kita tak ada kekuatan untuk kita tanam. Sebab tu nak tidur, ya Allah, ya Tuhan, aku nak bangun sembahyang sunat tahajud pada kamu, niat, maka bantulah aku. InsyaAllah dan insyaAllah Allah akan bantu. Kalau tuan-tuan bangun celik tapi tak mampu, dah dapat pahala niat. Ataupun dah sedar, bacalah apa-apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan ingat, keluar Allah ke apa. Kalau tak mampu untuk pergi ambil air semayang pun, bacalah masa tuan-tuan sedar, buka mata tu, baca apa yang tuan-tuan ingat. Dan niatkan, ya Allah, kalau mungkin malam ini aku tidak mampu untuk bangun tahajud pada kamu, maka bantulah aku malam esok ni. Maka nak tidur esok, malam esok, niat lagi. Sebab kita hamba yang lemah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya kita ni kecuali daya upaya Allah. Kita sebab lemah, kita ni hina. Mimma immahin, Allah kata, dijadikan suatu benda kita ni air yang hina. Saya ingat dulu dalam radio IQ masa saya di peringkat sekolah menengah dulu, kalau kita dengar IQ, dia kata kalau air ni jatuh di tanah, itik tak subuk ayam tak patut. Hina kita. Tapi Allah angkat darjat kita setinggi-tinggi kerana apa? Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan, rebutlah, marilah kita sama-sama tanamkan tekad di bulan Ramadan yang esok akan menjelma. Malam ini pertama kita tarawih, kita niat betul-betul untuk kita sama-sama mampu bertarawih sampai 30 hari. Kita niat betul-betul. Kita harap dipertemukan dengan Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni dikira selepas malam, semalam kira. Maka ambillah peluang tu. Kata ulama membahaskan 10 hari terakhir, maka pulun betul-betul 10 hari terakhir tu. Jangan sibuk dengan buat kuihnya, jangan sibuk dengan shoppingnya. Mungkin kita nak balik kampung 27, 28. Ambillah peluang, mungkin kita solat dulu tarawih bersama-sama di sini. Selepas tarawih, kecutlah balik. Kalau kita buat kat rumah, saya sendiri pun kalau saya balik berbuka di rumah, saya buat datang. Sebab tu saya ambil inisiatif, bila hari kerja mesti ada semayang ni. Saya bertugas di masjid tersebut. Sebab kalau kita balik kita lemah, maka ambillah peluang, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Sebab tu dalam doa kita mesti kita sebut supaya Allah berikan hidayah dan petunjuk, hidayah dan taufik. Apa itu hidayah? Hidayah ini petunjuk. Apa taufik? Taufik ini bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hidayah mungkin Allah berikan kita, tapi Allah tidak berikan taufik. Apa dia? Bimbingan. Allah bantu kita, tarik kita. Mungkin kita tak nak escape, tak kita rawih ke malam. Itu bimbingan Allah. Allah hantar isteri kita untuk bantu kita datang ke masjid. Baik, saya cukup sekadar tu. Sebab ni malam pertama, kita nak semua orang cukup solat tarawih. Jadi saya di sini mengambilkan kesempatan sebagai pengurusi GNB Laguna Biru, memohon ribuan kemaafan pada tuan-tuan selama saya jadi pengurusi lebih kurang 4 tahun ni. Dan tahun ni dah tahun keempat. Kalau ada salah silap saya dari pihak AJK, SU-nya Cik Adahari, AJK Cik Aziz, Cik Nasri dan seluruh kepimpinan staf GNB, kami minta maaf. Saya mengaku saya hamba yang lemah dan saya cuba buat yang terbaik. Terima kasih kepada saudara sahabat saya rakan seperjuangan Cik Khairul sebagai pengurusi Persatuan Penduduk, Ustaz Suhaimi sebagai pengurusi Laguna Biru. Kita sama-sama nak membangunkan Laguna Biru ini menjadi suatu apartmen pasar puli yang terbaik. Saya ingat sahabat saya daripada Kuartus Putrajaya datang sini. Dia kata kawasan ni kawasan yang bersih. Saya kata Alhamdulillah. Saya kata kenapa?
Saya kata di kuartus Putrajaya pun tidak sebersih ini. Jadi saya rasa cukup, alhamdulillah, syukur, dan kita mesti sama-sama membantu, memberikan pandangan, memberikan idea. Tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya. Kalau tuan-tuan rasa ada pandangan yang lebih baik, maka boleh saluran kepada kami sebagai AJK. Jadi mohon ampun, mohon maaf silapan saya selama ini. Jadi marilah Ramadan yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu berapa hari lagi Allah bagi pada kita. Mungkin hari ini kita sempat, besok kita belum tentu. Mungkin Allah bagi 10 hari dan 20 hari yang baki lagi. Tapi alhamdulillah kalau kita dicabut nyawa dalam bulan ini, syukur alhamdulillah. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.